Okay, Assalamualaikum geng. Welcome back to this channel. Korang sedang menyaksikan Faiz Aziz YouTube. Okay, ni baru lepas hujan dekat tempat aku ni. And happen to be ni kira tengah rush hour lah, dalam pukul 6, 6.30 macam ni kan. Orang dah start keluar, plus hujan pula tau. Apa yang aku nak ceritakan hari ni adalah berkenaan dengan KTM Duke 390. Sesuai ke nak pakai ulang alik pergi kerja? Ni aku tunjuk kat korang lah, sesuai ke tak. Kita cerita pasal bajet dulu lah. Untuk maintenance and everything, sebenarnya semua lebih kurang sama dengan Duke 250. Itu kelebihan motor-motor KTM lah. Kalau kata korang ambil daripada CC 290, 390, 290 pula, 390 ke bawah, sebab dia single cylinder. And then kebanyakan dia punya barang-barang spare part pun lebih kurang sama, kecuali dia punya piston lah. Sebab piston dia untuk 390 ni, untuk diameter dia slightly besar lah daripada 250 dan 200. 200 pun lebih besar daripada 250 pun lebih besar daripada 200 punya cc lah. Tapi barang-barang lain kebanyakannya identical, lebih kurang sama. Kecuali of course lah 390 ni dengan diameter ni, dan lampu depan tu lah yang berbeza kan. So kebanyakan lain-lain tu sebenarnya lebih kurang sama je lah. And then dia punya lever ni lah, sebab dia punya lever, brake lever dengan clutch lever ni adjustable. Itu je beza dia. Yang lain-lain tu tak ada masalah lah. In fact kalau korang tengok pun, untuk motor aku ni pun barang-barang dia semua aku pakai recycle je daripada motor Duke 250 aku tu kan. Macam adapter, USB charge ni, side mirror apa semua ni lah. So okay, pasal bajet dan servis lah. Pasal servis sebenarnya ada beza sikit. Sebab kalau korang nak tahu, daripada segi dia punya lubricant, minyak hitam, tak silap aku, untuk 200 lebih kurang 1.5. Untuk 250 lebih kurang 1.6. Yang ni lebih kurang 1.7 liter. Tapi kalau kata yang jenis korang isi beli botol kan, kalau kata korang beli botol tu, sebenarnya still korang kena beli 2 biji botol pula, 2 botol lah minyak yang 1 liter untuk sama ada brand ELF ataupun brand Motorex lah. Yang mana yang still lagi dalam warranty. Yang tak dalam warranty tu, korang ada option lain untuk pilih minyak lain. Tapi aku punya advice, aku tanyakan kawan yang dah habis warranty pun, dia orang still proceed pakai juga Motorex ataupun ELF lah. So mungkin ada sebab dia lah, mungkin lebih baik. Tapi kalau yang setengah-setengah tempat macam OBS, macam dekat CA Kajang yang pakai tone drum, yang ukur pakai liter ngam-ngam tu, itu mungkin ada beza sikit lah daripada segi harga. Apa yang membezakan masa aku pakai 250 dengan 390 ni adalah penggunaan minyak. Minyak aku, sebab tangki ni dia 13.5 liter, 13 ke 14 aku dah lupa lah, blur lah sekejap. So tapi dia punya kapasiti minyak dia tu untuk KTM Duke 250 dengan 390 ni sama. So dia punya isi padu minyak tu pun sama lah. Kekerapan isi minyak tu lebih sikit lah. Contoh macam aku dulu Duke 250, kalau setakat aku nak ulang alik pergi kerja dalam 50km, 57km to be exact, seminggu sekali lah aku isi minyak RM17 atau RM18 macam tu kan, isi full tank tau. Tapi kalau macam aku pakai 390 ni, adalah kenaikan sikit. Maksudnya hari ke-6 tu hari ke-7 aku dah kena isi. Contoh macam last week aku isi hari Isnin full tank. And then aku nak pakai hari Sabtu tu, aku nak keluar, aku dah kena isi. Sebab minyak aku masa tu dah tinggal lebih kurang 3 bar macam tu. So aku isi lah. Sebab aku memang tak suka minyak terlalu kering sangat pun. Sebab kalau ikutkan dulu pengalaman, ada juga orang cakap jangan biarkan minyak dalam tangki kereta atau tangki motor ni kurang banyak. Boleh dia akan kacau, boleh kacau jugalah kita punya fuel pump. So itu je yang membezakan dia lah. Daripada segi kos keuangan lah, dari segi keuangan. Of course kalau bayaran bulanan itu sebenarnya
bergantung kepada berapa banyak down payment yang korang letak, dan juga sisi apalah, bergantung lah. In fact, kalau aku nak cakap pun kadang-kadang mungkin orang pakai 250 bayar lebih tinggi daripada aku bayar 350 ni. Tu sebab bergantung lah, bergantung. Ada orang beli cash apa semua. Itu bergantung pada di masing-masing punya down payment ataupun yang beli cash lah. So kalau beli cash tu dah tak ada apa-apa komitmen lah kan. Pengalaman membawa motor dalam keadaan jam macam ni lah. Ni jam lah ni, LDP ni kan. Kalau tak jam bukan LDP lah cerita dia. Wow. Okay, aku bawa, kalau dalam jam macam teruk macam ni, aku bawa ni lah speed aku lebih kurang 40-42 km lah. Oh kejap, sebelum tu lah, ni aku tunjukkan lah aku punya average minyak aku. Aku punya consumption aku lebih kurang 25 untuk motor ni lebih kurang 25.8 kilometer per liter. Setiap kilometer tu kira cara aku bawa motor boleh pergi sampai 25-26 kilometer lah, untuk setiap liter. So bagi aku okey lah, worth it lah, worth it. Kalau dah 10 liter pun dah 200 kilometer kan. So dari segi itulah korang kira. Maksudnya aku daripada hari Isnin tu aku ada singgah tempat lain lah. Cerita dia. So okey, daripada segi mencelok kan, mencelok ni kan, dia sebenarnya bergantung kepada rider lah. Itu yang sebenarnya ultimatum dia lah. Bergantung pada korang bawa motor. Kalau kata, sebab motor ni kelebihan motor KTM Duke ni pula, sebab korang dia punya sitting position dia menegak, dan dia ringan. So untuk dan dia sebenarnya daripada segi design dia tu, dia nimble tau. So tak ada apa-apa sangat lah, nampak. So untuk korang untuk bergerak tu senang lah, senang. Dan ni aku bercakap, kira aku bawa motor ni sambil aku bercakap lah. So slow sikit lah. Dan ada orang kat depan ni pun. Okay, contoh aku tengok kalau macam motor ni, kelebihan dia, dia pick up. So senang je kalau nak potong lah. Tu kelebihan dia lah. Sebab dia punya torque dia agak tinggi berbanding dengan motor-motor yang sama dengan dia. So kalau kata korang nak potong tu, confident untuk lepas, masuk je, InsyaAllah lah. Sebab daripada segi torque dan pick up dia tu memang ada kat situ. Dan aku pula kan ikut bawa teknik gantung kan. Gantung dia punya ni lah, aku punya throttle ni kan. So anytime tu kau bersedia untuk masuk lah. Dan daripada segi experience, adalah power lebih. Dia boleh, torque dia tinggi sikit, dan dia punya top speed pun tinggi sikit lah. Tapi kalau ikutkan pengalaman, bawa dengan 250 untuk mencelah-celah dalam jam ni, Alhamdulillah tak ada apa-apa beza sangat lah. Kaki pun tak ada masalah. Aku so far memang pengalaman aku memang okey lah. Tu je. Dan aku pun jenis bawa tak rushing. Aku pun sebab relax je kan, tak adalah nak kalut sangat kan. Itu sajalah aku rasa. Daripada segi, kalau kata orang tanyalah, bang sesuai ke tak motor KTM Duke 390, 250 atau 200 pakai hari-hari pergi kerja, nak redah jam apa semua, jimat ke tak? Ya, dia of course daripada segi minyak, penggunaan minyak tu of course slightly higher daripada motor cup lah, kalau korang pakai motor cup. Tapi untuk dari segi maintenance pun sebenarnya lebih tinggi. Tapi korang kena ingat, kalau macam motor Yamaha, tak silap aku, kalau macam motor-motor ni lah, motor Waisuku MT pun, even MT-15 pun, setiap 2000 kot korang dah kena servis. Tapi motor KTM tak kisah, 200 ke, 250 ke, 390 ke, 5000 baru korang servis. So maksudnya sekali servis MT-15, dua kali MT-15, korang ada lebih lagi untuk servis motor ni lah. Pada mileage 5000 baru korang servis lah. Dia sebab seller dia 5000 kan, 5000.
Cuma kena simpan duit sikit lah untuk yang ke 15,000. Sebab masa tu dia akan check spark plug, dia akan check rantai, dia akan check oil filter, air filter. Oil filter setiap kali servis dia akan tukar lah. Kat situ lah dia nampak lebih sikit lah. Kalau katakan perlu masa buat VC tu perlu tukar shim, 4 ketuk shim, mungkin kos dia dalam 200. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu. Tapi so far aku rasa macam aku dan kawan-kawan yang dah pakai ni, kita orang pun untuk the journey untuk sampai major service tu, kita orang tukar sikit-sikit lah. Macam dah tengok okey 10,000, mungkin 12,000 ni rantai boleh tukar kot. So tukar. Macam aku pula daripada segi air filter, aku dah pakai yang brand apa ni, DNA kan, yang performance punya. So kira pakai sampai pengsan lah, cerita dia. So tak perlulah aku nak tukar setiap 10 atau 15,000. Sebab air filter untuk kegunaan motor KTM di Malaysia kira dalam 7,000 8,000 tu pun korang dah patut kena tukar atau kena cuci lah. Itu based on survey. Bukan survey lah, kita orang ada check motor member kan, kita orang check sorang-sorang. Itu lagi korang boleh tengok video ni lah. Dalam video GGKTM dia ada buat pasal benda tu. So aku kat situ kira jimat lah sikit. Jimat lah duit dalam RM130 untuk air filter. Itu sajalah. Kira kalau ikutkan tak ada masalah pun. Daripada segi cornering enjoy, nak tarik. Cuma bila laju ni angin je lah korang kena hadap. Motor-motor naked macam ni kan. So tapi kalau untuk city ride memang tak ada masalah. Itu je lah. So aku rasa itu saja geng, aku punya sharing aku untuk hari ni. So thank you for watching, like and subscribe. So Assalamualaikum. Ciao.